Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adik. Okey. Boleh dengar suara cikgu? Okey, cikgu saja nak buat satu video perkongsian dengan semua follower cikgu dekat Instagram. Sahabat-sahabat cikgu dekat Facebook. Okey. Perkongsian apa yang cikgu nak share? Cikgu nak share perkongsian macam mana kita rasa disayangi, ataupun macam mana kita nak tunjukkan kita ni sayang dekat dia ataupun sayang dekat seseorang tu. Kita ni manusia, kita ada perasaan, betul tak? Tapi setiap daripada kita lain orang lain cara dia. Maksudnya contoh, kalau macam kita rasa kita disayangi dengan cara macam tu, tapi tak semestinya bila kita buat benda yang sama dekat orang lain tu dia akan rasa dia disayangi, dihargai. Contoh macam ni lah. Kalau contoh kita suka orang bagi kita hadiah, kita rasa macam kita terharu kan orang bagi hadiah. Tapi tak semestinya bila kita bagi hadiah kat orang lain, orang tu akan rasa dihargai. Sebab cara dia lain. So jadi tu yang cikgu rasa cikgu nak buat perkongsian lah kan. Mungkin korang nak nak meluahkan rasa sayang dekat mak, dekat ayah, ataupun kalau macam sahabat-sahabat cikgu dekat Facebook kan, yang mak ayah ni mungkin nak tunjukkan kita ni sayang dekat anak-anak kita, sayang dekat pasangan kita. Kalau untuk anak-anak murid cikgu kat Instagram, mungkin nak tunjukkan kasih sayang dekat adik-beradik, mak ayah, kawan-kawan. Cuma kalau yang untuk couple-couple tu okay. So jadi apa yang kita boleh tahulah, manusia ni yang kebiasaannya lah, okay, yang normalnya dia ada 5 kategori lah, cikgu boleh cakap. Ada 5 kategori yang membuatkan dia rasa dia disayangi. Yang pertama, macam yang cikgu cakap tadi, hadiah. Ada sesetengah orang, dia rasa dengan pemberian hadiah tu, maksudnya dengan menerima hadiah tu, dia rasa macam, ya Allah, orang ni ingat kat aku, dia bagi hadiah. Dan orang macam ni jugalah selalu, kalau dia pergi mana-mana, dia akan at least dia akan beli keychain ataupun magnet, fridge magnet tu ke kan, dia akan teringat ke orang ni, aku nak belilah untuk dia. Itu contoh dia nak luahkan rasa sayang dia pada orang tu. Yang pertama adalah dengan hadiah. Tetapi kalau kita ni jenis yang suka terima hadiah, macam cikgu cakap tadi, tak semestinya orang lain suka hadiah. Sebab dia akan jadi macam ni tau. Kalau kita tak tahu orang tu macam mana, kita bagi je hadiah kat dia, dah lah kita ni suka hadiah kan. Lepas tu kita bagi hadiah dekat orang lain, contoh orang yang kita sayang ke apa ke kan, tapi lepas tu dia macam, terima kasih. Contoh kita hadiahkan dia kasut, kita hadiahkan dia wallet, terima kasih. Tapi dia tak pakai, ataupun dia biar je. Contoh kita belikan hadiah dekat mak kita handbag biasa-biasa ke, ataupun handbag mahal, tak kisahlah. Tapi mak kita ni bukan jenis yang hadiah. So mungkin mak, terima kasih, susah-susah je buat apa beli mahal-mahal ni kan. Lepas tu dia letak. Dan besar kemungkinan mungkin dia tak pakai, dia sekadar menyimpan saja. Itu bukan maksudnya dia tak bersyukur, bukan dia tak berterima kasih. Tetapi bagi dia mungkin cara lain. Cara lain yang dia rasa dia akan dihargai. So, ada 4 lagi kategori tau. Tak semestinya hadiah. Yang kedua, kalau bukan hadiah, kita rasa kita disayangi dengan cara sentuhan. Mungkin orang yang tadi contoh kita bagi hadiah kan, kita tengok, dia ni tak suka hadiah ke, aku dah beli hadiah macam tak surprise, macam tak happy je kan, macam tak appreciate je. So mungkin orang tu adalah kategori sentuhan. Sentuhan ni bermaksud biasa dia akan rasa dia disayangi, dia dihargai dengan kasih sayang melalui sentuhan, iaitu contoh macam mak pada seorang anak kan. Bila kita macam kita nak tunjukkan kasih sayang kat dia, kita belai, kita usap kepala dia, usap belakang bahu dia. Untuk pasangan mak ayah kan, suami isteri, ataupun untuk kita dengan adik-beradik, kita dengan kawan-kawan yang sama jantina. Itu contoh cara kita ni lah, macam kita peluk mak ayah kita. Itu mungkin cara dia rasa dia disayangi, dihargai.
Kalau kita pula jenis bukan macam, saya tak sukalah kena peluk-peluk ni kan. Tapi kalau orang yang kita sayang tu dia suka dipeluk, kita kena belajar lah. Kita kena belajar untuk orang kata menyentuh dia, menyentuh, membelai dia. Kena belajar lah sebab dah kita sayang kat orang tu kan. Kita kena belajar lah apa orang tu rasa supaya dia rasa dia dihargai. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan cara apa ni, sekejap nak cikgu kacau. Di sana sayang? Di sana? Ambil satu. Okay, ambil. Okay, bye-bye. Yang di sana. Yang kacau Umi kan? Okay. So, jadi Aisyah, pergi sana. Okay, so jadi itu tadi yang pertama, ada dua lah. Yang pertama tadi hadiah. Yang kedua tadi adalah sentuhan. Yang ketiga adalah dengan cara tindakan ataupun servis tindakan. Contoh, mak kita ni, dia jenis kita bagi hadiah pun macam tak ada rasa apa-apa je. Sentuhan, janganlah pegang-pegang mak ni, mak tengah berpeluh melekit-lekit ni, contoh kan. Besar kemungkinan mak kita ataupun orang yang kita sayang tu mungkin dari segi tindakan. Contoh, mak kita tak cakap lagi suruh pergi buang sampah, kita laju pergi buang sampah. Mak kita macam, siapa tolong buang sampah ni? Terima kasih. Itu maksudnya dari segi tindakan. Satu lagi contoh macam macam bila, maksudnya kita membuat sesuatu, membuat sesuatu untuknya tanpa dia suruh, tapi benda tu membahagiakan dia. Tapi kalau orang yang bukan tindakan, dia macam tak apa, biar kita buat sendiri, tak apa. Dia akan rasa macam benda tu rimas. So jadi kita ni kena tahu orang yang kita sayang tu dia macam mana. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dengan cara spend time, meluangkan masa. Biasa orang yang meluangkan masa ni, dia tak nak hadiah, dia tak nak sentuh-sentuh ke apa. Dia just nak kau duduk sebelah dia, mungkin dengar je cerita masalah dia, ataupun teman je dia pergi shopping ke, teman dia pergi tengok pantai ke, teman je. Tak payah cakap apa-apa, maksudnya just teman. Dia suka nak benda tu moment. Dia nak moment bersama. Baru dia rasa, okay, orang ni sayang kat aku. Macam tu. Dan kategori yang terakhir adalah kategori kata-kata. Dan kebanyakannya memang yang kita jumpa adalah dari segi kata-kata. Dengan kata-kata lah yang membuatkan kita rasa disayangi, tapi dengan kata-kata lah membuatkan kita juga rasa tidak dihargai. Contoh, dia tak nak hadiah, cukuplah dengan ucapan happy birthday ataupun sana helwa ataupun selamat hari ulang tahun. Contoh macam kita nak appreciate mak kita, ayah kita kan, dia tak nak hadiah, dia okey, anak aku ucap birthday pun dah okey. Pasangan suami isteri ucap birthday, ucap ulang tahun pun dah okey. Contoh. Itu, dan orang kata-kata ni juga, kalau kita cakap dia cantik, kita cakap dia handsome, mesti dia akan rasa dia teruja, dia rasa dia disayangi, dihargai. Okey? So, ada 5 tadi jenis manusia. Yang kebiasaannya lah yang kita jumpa. Yang pertama hadiah, yang kedua sentuhan, yang ketiga tindakan, yang keempat share, spend time bersama, dan yang kelima adalah kata-kata. So jadi kita akan berada di salah satu kategori. Tetapi untuk menunjukkan kita ni sayang dekat orang tu, sayangkan seseorang tu, kita kena belajar untuk menghargai, mengikut dia punya keinginannya, dia punya rasa untuk dihargai dia. Macam tadi saya cakap lah, macam cikgu cakap tadi kan, kita mungkin bukan orang yang suka peluk-peluk, suka belai-belai, tapi kita terpaksa, bukan terpaksa lah, dah kita sayang ke orang tu, kita kena. Ini hanya dibenarkan sekiranya dalam ahli keluarga dan sesama jantina yang dihalalkan. Ya, ingat pesan cikgu untuk anak-anak murid cikgu dekat Instagram, yang mana bukan muhrim. Yang mana bukan muhrim, bahagian yang sentuhan tidak dibenarkan. Haram ya. So, bila dah berkahwin, dah halal, baru boleh. So itu sahajalah perkongsian daripada cikgu. Terima kasih. Kita jumpa lagi mungkin perkongsian yang akan datang. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.